Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari berkaitan ayat aktif dan juga ayat pasif. Baiklah, untuk ayat aktif ini kita definisikan sebagai ayat yang mengandungi kata kerja, subjek dan juga objek. Dan kata aktif boleh dibahagikan kepada dua, iaitu transitif dan juga tak transitif. Untuk ayat aktif transitif, kebiasaannya ayat ini akan berimbuhan men dan seangkatan dengannya dan objek sebagai penyambut. Maksudnya ayat aktif transitif ini tidak kata kerja transitif tidak boleh berdiri secara sendiri. Contohnya saya melempar bola. Kita lihat di situ, kita tidak boleh hanya menulis saya melempar. Perlu ada objek sebagai penyambut. Ayat aktif yang kedua ialah ayat aktif tak transitif, iaitu tidak memerlukan objek kerana maksudnya sudah sempurna. Namun kata kerja ini terbahagi kepada dua, iaitu keterangan yang boleh digugurkan. Contohnya saya duduk di hadapan rumah. Maksudnya jika para pelajar tulis saya duduk pun sudah boleh untuk diterima sebagai ayat. Yang kedua ialah keterangan yang tidak boleh digugurkan. Contohnya saya tinggal di Kedah. Jadi kalau pelajar tulis saya tinggal, ayat itu tidak lengkap, memerlukan penerangan anda tinggal di mana. Yang kedua, dia beransur pulih. Jadi pelajar tidak boleh untuk tulis dia beransur kerana memerlukan keterangan di belakang tersebut. Baiklah, untuk ayat pasif pula, kebiasaan ayat pasif didahului oleh objek itu sendiri dan terdapat berbagai jenis ayat pasif. Yang pertama, ayat pasif kata ganti diri pertama dan kedua, tidak menerima imbuhan di dan juga tidak boleh disisipkan perkataan antara subjek dan juga kata kerja. Contoh ayatnya ialah buku itu akan kami beli. Yang kedua, katil itu saya kemas. Kita dapat lihat di situ, selepas sahaja subjek terus diikuti oleh kata kerja. Ayat pasif yang kedua ialah ayat pasif yang menggunakan kata ganti diri ketiga, yakni menggunakan imbuhan di. Kata ganti ini boleh untuk hadir bersama dengan kata sendiri nama oleh, namun boleh juga digugurkan. Contohnya, bola itu disepak oleh Abu ataupun buku itu dijual kakak. Yang ketiga ialah ayat pasif yang menggunakan perkataan kena. Kebiasaannya digunakan di hadapan kata kerja tanpa imbuhan dan kata sendiri oleh juga boleh untuk digugurkan atau dimasukkan. Contohnya, adik kena marah oleh ayah. Yang kedua, adik kena rotan. Maksudnya tidak boleh untuk kita tambah mana-mana imbuhan pada kata kerja tersebut. Baiklah, untuk ayat pasif yang keempat ialah ayat pasif yang menggunakan imbuhan ber. Ber ini bagi mendefinisikan belum. Contohnya, pakaiannya belum berbasuh, ataupun sebenarnya boleh juga kita tulis sebagai belum dibasuh. Namun terdapat pelbagai jenis ayat pasif yang boleh digunakan. Yang kelima ialah ayat pasif berimbuhan ke dan juga an. Kita dapat lihat contohnya, rumahnya kecurian pagi tadi, ataupun kalau secara panjangnya, rumahnya ditimpa kejadian curi. Kita boleh untuk singkatkan, kita gunakan kecurian. Yang terakhir sekali ialah imbuhan ter. Imbuhan ter ini boleh menerima perkataan oleh dan ada 3 jenis maksud imbuhan ter. Yang pertama ialah sudah di. Contohnya, masakan itu terhasil daripada ramai tukang masak, ataupun masakan itu sudah dihasilkan daripada ramai tukang masak. Yang kedua ialah keupayaan atau kemampuan. Contohnya, kotak itu tidak terangkat olehnya. Maksudnya dia tidak mampu untuk angkat kotak tersebut. Yang ketiga ialah tidak sengaja. Contohnya, dia tersepak batu ketika berjoging. Jadi saya harap ilmu yang dikongsikan berkaitan ayat aktif dan juga ayat pasif boleh digunakan oleh para pelajar. Sekian, terima kasih.